Mari bab puasa kita ulang daripada awal, dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni awak tak ada kitab. Ni saya baca kitab saya. Dan sebahagiannya cerita Lailatul Qadar. Dah tahu cerita Lailatul Qadar belum? Ya kan dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barakallahumma lana fi syahri Ramadan ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik bab puasa ni. Kalau ni kena catat. Siapa ada pensil catat, ni penting-penting semua ni. Dah tahu mari cerita-cerita puasa. Ini rumusan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan artinya ramat. Ramat maknanya membakar. Itu asal makna dia. Ra mim da dot. Membakar. Bakar apa? Orang yang berpuasa ni Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada dibakar oleh api neraka, dan juga dia puasa tadi membakar dosa-dosa dia. Itu puasa artinya menahan diri daripada 3 perkara. 1, menahan diri daripada tak makan tak minum. Betul? Kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Betul? Ketiga, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini baru nama puasa. Kalau setakat menahan diri daripada tak makan tak minum, itu belum sempurna makna puasa. Kemudian itu makna puasa tadi. Daripada terbit fajar hingga terbenam. Terbenam apa? Daripada terbit fajar kita puasa sampai terbenam apa? Salah. Terbenam apa? Salah. Terbenam semua matahari. Kalau terbenam separuh je, macam orang terbenam dalam lumpur, dia terbenam semua ke terbenam separuh? Separuh. Mamak tu terbenam, mana tak habis. Kalau cakap sehingga terbenam matahari, tak betul lagi jawapan tu. Ini saya nak bagi tahu tu betul. Sehingga terbenam semua bulatan matahari. Faham? Semua bulatan matahari masuk semua baru boleh buka. Ini terbenam sikit je, separuh tak masuk dah boleh buka? Belum. Baik. Cuba tak saya awak tanya orang yang tak belajar. Daripada mana kita kena puasa? Daripada terbit fajar sampai bila? Dia jawab sehingga terbenam matahari. Semua terbenam. Jawapan dia sehingga terbenam semua matahari. Faham? Baik, puasa Ramadan diperdukan pada bulan Syakban. Bulan Syakban fardu puasa, tapi belum boleh puasa. Ramadan baru puasa. Jadi puasa Ramadan diperdukan dalam bulan Syakban. Syakban tahu? Rajab, Syakban. Tahun kedua Hijrah. Selepas Nabi berpindah 2 tahun daripada Mekah ke Madinah, baru diperlukan puasa. Nampak? Ini ilmu ni. Faham? Tak betul-betul tak boleh dapat ni. Belajar hukum puasa ini, puasa. Ini yang paling penting tahu. Jadi awak boleh ceramah besok dengan laki awak, awak bersila depan dia.
Bang, saya nak cerita, puasa artinya rahmat. Rahmat artinya membakar dosa-dosa kita. Laki awak termenung tengok. Puasa, abang tahu tak apa arti puasa? Tak makan, tak minum lagi. Itu je tak? Bukan. Menahan diri daripada yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Daripada bila? Daripada terbit fajar hingga bila bang? Bang, hingga terbenam matahari. Tak pandai abang. Terbenam semua matahari bang. Oh gitu, mana kau belajar? Pergi Ustaz Sulaiman lah. Hingga terbenam. Macam abang terbenam dalam parit, leher dia tinggal, tu nama terbenam. Kalau tenggelam terus, tu nama tenggelam. Faham? Tenggelam semua bulatan matahari. Jawapan dia, jangan terbenam, tak boleh. Hingga tenggelam matahari, itu boleh. Daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Terbenam salah. Terbenam separuh, tenggelam semua. Faham? Baik. Ibadat puasa tidak ketentuan pada umat Muhammad saja, tetapi umat dulu pun ada berpuasa. Tapi taklah sebulan. Yang ada Senin Khamis, yang ada dari seminggu sekali macam tu. Tapi umat Muhammad puasa sebulan semuanya. Untung kita ni puasa dengan haji mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Puasa. Kerana apa? Kerana puasa banyak terdapat sebutan puasa didahulukan daripada haji dalam Quran. Ya ayyuhallazi kutiba alaikumusiyam, puasa. Haji sikit sekali, puasa banyak. Sebutan puasa lebih dahulu daripada haji. Rukun Islam pun puasa dengan haji mana dulu? Puasa dulu. Baik. Sebab itu puasa ni pula satu ibadat yang Allah sendiri menilai berapa markah nak bagi. Kalau macam semayang, kita tahu kalau berjemaah 27. Betul? Contohlah kalau belajar satu langkah 10 kebajikan. Tapi puasa orang tak boleh cakap. Puasa berapa dia punya pahala? Wallahu a'lam. Kerana Allah sebut kullu amalin bin adam lahu illa saumah fa innahu li wa ana ajzibi. Maknanya ada kursi. Allah kata apa? Tiap-tiap amalan anak Adam adalah untuk dia. Untuk dia. Aku dah sediakan untuk dia. Kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa untukku. Puasa aku yang menilai. Dan aku sendiri yang membalasnya. Sebab tu puasa ni kena ikhlas. Allah tengok kita puasa ikhlas ke tidak. Ikhlas ke tidak kena puasa ni. Kadang-kadang Nabi pernah cakap, kam min saimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahul jaza, tak ada balasan apa-apa, illa atas wal ju', melainkan dahaga dan lapar je dia dapat. Pasal dia puasa, dia tak jaga daripada yang membatalkan pahala puasa. Mengumpat, memutuskan silaturahim, menderhaka pada dua ibu bapa, perasaan hasad dengki dengan orang, memfitnah, mengadu domba. Ini semua sebab boleh menghilangkan pahala puasa. Ada faham ni cakap ni? Yang banyak mulut lah yang paling gatal sekali. Awak beri kuih ke orang, kuah kami sedap, beri kek kukus, beri dengan Ustaz Sulaiman RM17. Sebelah beri dia. Besok dia beri awak jemput-jemput pisang. Ngata tu, kita beri dia kek kukus, dia beri jemput-jemput pisang. Habis kepala puasa. Kena pergi minta maaf. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sebelum buka. Apa ya? Aku minta maaf, yang tadi kau beri aku kek kukus. Apa? Aku beri kau kek kukus, kau beri aku jemput-jemput, aku cakap lah nah. Kukus aku menghina kau. Allah mengumpat berdosa, aku minta maaf nah. Kau tak hilang pahala puasa. Mina kata kau beri aku RM20, kau tak, aku tak maafkan. Macam nak pahala ke nak beri duit? Oi, nak bayar pahala ke nak beri duit? Baru kau tahu. Jadi jangan main-main. Orang beri walaupun pandang kita tak sedap, alhamdulillah. Kadang jemput pisang tu lagi sedap daripada kuih yang awak beri dia. Betul? Ini betul-betul hantar dia pakai piring, dia beri betul jemput pisang pakai plastik.
Kita beri pakai pinggan, dia beri pakai plastik. Alamak. Pinggan kita pula tak pulang-pulang pula. 3 hari dia pakai pula layar pula. Tu piring aku lah, cakap mak kau. Bulan puasa ni semua nak jagalah. Orang yang paling lokek bulan puasa lah tahu. Walaupun awak nampak punya murah hati, bulan puasa kau tak betul-betul lokek. Tengok bini lah, tengok bini masing-masing. Wah, sebelum puasa beri. Bulan puasa lokek nak mampus. Kita beri tapai balik bawa. Bang, beri orang belakang bang. Siang banyak ni tak habis makan. Itu bulan Syaban. Orang suka sedekah. Bulan puasa kita beli lebih. Orang kasih. Ni, mat pergi hantar kat belakang tu. Sian anak-anak dia. Bang, kita belum makan lagi nak beri orang. Nampak? Bila belum makan lagi nak beri orang. Sian lah, kita tak habis ni. Tapai 1 bungkus ni besar tak habis kita makan. Ni kita 3 orang 3 bungkus. Ni ada 8, 5 kasih dia. Awak ni. Dan jangan awak nak kasih budak kan, nak kasih mak dia. Dah mulut jahat. Kita kasih anak, kasih mak lah sama-sama. Baik awak kahwin je dengan dia. Kau cakap betul-betul ni ya. Ya betul, awak nak kahwin dengan dia. Aku angkat tangan. Ya Allah Tuhanku, bini aku dah cakap macam tu. Kau jodohkan aku dengan janda belakang. Tiba lepas raya, 10 hari raya, kompang, berkompang kau. Dapur punya awak cakap tu hari Lailatul Qadar, makbul doa. Faham? Jadi bulan puasa ni kena jaga-jaga, jangan mudah-mudah cakap. Faham ni? Sama dengan laki. Jangan keras-keras cakap. Hati-hati cakap. Takut malam Lailatul Qadar terlepas cakap, berkompang dia. Faham? Nampak macam tak mensabar Baik. Mereka yang diwajibkan puasa dengan orang yang diwajibkan haji, mana banyak? Itu jawab. Orang yang diwajibkan puasa dengan orang yang diwajibkan haji, mana banyak? Puasa semua orang Islam asal balik kena puasa. Betul? Tapi kalau haji, yang berkemampuan. Tahun ni pek raja 3 orang je. Tahun ni pula COVID, semua tak boleh pergi, kira tak mampu. Nampak? Tahu tak? Ini puasa, COVID tak COVID, kabut, kebet ke, kau kena puasa juga. Sebab itu puasa lebih afdal daripada haji. Ini faham tak jawapan ni? Bagus. Tentu orang belajar. Ini ngambilkan duit beli buah asam, belajar tak dapat buat apa. Aduh. Baik. Mengerjakan haji memerlukan kekuatan, keupayaan dan juga keuangan. Mempuasa tak payah, tak kuat pun tak apa. Tapi tak mana jalan dah tak kuat pun tak apa, tapi tenaga kuat. Boleh. Ni kita kalau pergi jalan dah tak kuat, nak pergi Mekah tak boleh. Tenaga kuat, tapi kalau puasa boleh. Masuk tak masuk? Itu. Tu habis. Ibadat puasa terbagi 2. Ulang balik. Ibadat puasa terbagi 2. Ibadat puasa terbagi 2. Saya ulang sekali lagi daripada awal. Ni bab nombor 2 ni. Puasa artinya rahmat, artinya membakar daripada dosa, dan lepas daripada bakaran api neraka, insya-Allah akan mendapat keampunan Allah. Kemudian puasa diperlukan bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Semak balik yang tulis tadi Kemudian lagi puasa lebih afdal daripada haji dengan beberapa sebab tadi. Satu, dalam Quran banyak sebutan puasa dengan haji, puasa lebih dulu. Kemudian rukun Islam pun puasa dulu, kemudian baru haji. Kemudian juga puasa juga diwajibkan semua orang beriman, tapi haji sebahagian orang yang mampu. Kemudian puasa juga pahala dia daripada Allah Ta'ala yang menentukan, mengikut keadaan amalan kita. Kalau amalan lain Allah dah beritahu pada Nabi. Kemudian lagi puasa tak memerlukan badan yang kuat dan tak memerlukan wang ringgit. Haji perlu. Faham?
Habis tu bab yang pertama. Air tak ada air. Oh, puasa. Lupa pula. Alhamdulillah lah puasa ni dah nak habis. Mudah-mudahan kita sihat. Saya syukur banyak pada Allah SWT. Ibadat puasa terbagi dua. Ibadat puasa ni satu ibadat, ianya terbagi dua. Satu puasa wajib, puasa yang diwajib, yang difardukan. Nama dia puasa fardu. Puasa apa? Puasa fardu ni kalau wajib buat, tak buat berdosa, wajib qada. Faham? Macam sembahyang juga. Puasa fardu seperti puasa apa? Bulan Ramadan. Lagi? Nazar. Kalau suami aku kahwin bulan raya ni, aku nak puasa sunat 3 hari. Faham? Itu nama dia nazar. Faham? Yang ada pula dia terbalik. Kalau suami aku kahwin bulan raya ni, aku menazar nak bantai dia 3 hari. Macam agak. Jadi nazar tak? Yang jahat tak jadi. Baik. Puasa nazar, kalaulah aku ni selamat sampai habis 30 hari ni puasa sehat, lepas tu aku nak puasa 2 hari lepas raya. Faham? Itu nazar. Kalau anak aku baik sakit, aku nak puasa. Kalau bulan ni sawit aku banyak dapat lebih 1000, aku nak puasa. Begitulah. Yang kedua puasa nazar. Ketiga puasa kifarah. Kifarah, tahu kifarah? Macam mana? Siapa tahu? Puasa kifarah ni macam mana? Denda, puasa denda. Macam mana? Pandai kau, pandai dia buat. Jima' dalam bulan Ramadan, batal puasa dia, kena lagi kifarah. Denda. Dah main-main. Apa denda dia? 2 bulan puasa berturut-turut sampai nombor 59 batal. Ulang balik 1 balik. Buat lagi 2 bulan sampai 58 hari batal. Buat balik. Sedapnya setengah jam. Puasa bayar dia bertahun-tahun. Itu nanti dulu. Yang tak kena kifarah tapi batal puasa, kita makan dulu. Orang rumah ni kerja askar, balik pula semalam 5 tahun tak balik. Dia balik pula tengok awak tengah mandi, tengah berbedak, duduk kata, naik semangat kuit awak. Mah. Kenapa bang? Dah lama tak balik ni. Dah balik ni, faham lah. Faham apa? Kuih awak dah masak dah, kata dia nyindik. Faham tak kita? Faham. Bila bulan puasa bang, abang puasa juga. Dan nak buka puasa. Tapi berdosa tak? Dosa. Tapi tak kena kifarah. Faham tak? Ada cara dia, tapi tak kena kifarah. Satu. Ni cara dia yang tak kena kifarah. Tapi kalau dah nak terbuat sangat, buatlah cara ni. Kalau nak terbuat sangat lah, umur dah 70 tahun, bini dah 68 tahun, dah kemaruk, buat. Tapi kena tak? Kena. Yang kedua, maaf cakap, orang laki-laki dekat bawah, orang perempuan dekat atas. Dia termenung. Macam mana? Aku pun tak tahu. Wallahualam. Suami di bawah, dia di atas. Tapi dengan syarat, ni kitab ni, jangan takut-takut dia belajar. Dengan syarat yang jantan tu zakar dia tak bergerak. Tegak je macam ni. Yang perempuan yang bergerak sana kemari, kata ke bawah. Faham? Ini saya cakap bukan mencarut, ini ilmu. Saya tak nak sorok. Supaya awak belajar faham cikgu cakap. Ingat tak bila-bila cikgu Laiman cakap. Dan cikgu saya ajar. Saya ingat sampai sekarang. Katalah awak tak jima', awak tak batal puasa, awak jima', kena kifarah tak? Kena. Siapa yang kena kifarah, lelaki ke perempuan? Dua-dua sedap. Yang kena lelaki. Apa pasal? Cikgu saya ajar saya dulu. Dalam kitab tak ada. Apa pasal? Cikgu, saya tanya. Jantan kena betina tak kena? Kan sama-sama suka? Kata dia. Yang jantan menembak, yang betina kena tembak.
Jadi yang kena tembak dah mati, macam mana nak bayar? Betul juga cikgu aku cakap. Dia punya kias, nampak ni orang tutu agama ajar dulu. Sampai sekarang saya ingat macam aku cakap ni. Kau ingat tak gagak? Kenapa orang jantan kena kiparah, perempuan tak kena? Payah Nur nak jawab. Kerana orang jantan menembak orang lelaki, perempuan kena tembak. Jadi kena tembak dah mati, apa nak kena? Yang hidup kena bayar. Faham? Sebenarnya hakikat dia pasal orang lelaki tidak bertanggungjawab. Itu pasal lah. Jawab tadi jawab macam main-main, tapi logik juga. Tapi kerana orang lelaki menguasai perempuan, walaupun perempuan goda dia mesti bertanggungjawab melakukan penegahan pada isteri dia. Kalau dia ikut juga, sebab itu dia kena kifarah. Faham? Kerana perempuan ni di bawah kejagaan dia. Faham tak ni? Faham Dan cakap Ustaz Lain balik cerita dengan lelaki dia. Ustaz Lain cerita mencarut sebenarnya dalam kain orang cerita. Saya kena komplain dulu pasal tu lah. Kain cerita bab haid. Awak pun dah tahu bab haid ni kalau dah bersih, dah cuci, katakan, maka sunat kita masukkan jari kita dalam farad kita. Betul tak? Kalau ada lagi merah-merahan belum lagi. Belum boleh mandi lagi. Mana dalam belum itu pun sampai mengadu tuan kaji. Ustaz saya mengadu tuan, dia orang kuat politik, orang UMNO kuat. Dia dah benci dengan saya tu dalam kampung tu. Dia kata dia ngajar bini saya, tapi sebut dalam kain-kain bini saya. Kaji pun telefon, "Man, kau sebut dalam kain bini orang apa? Sebut apa? Kawan-kawan, aku cakap baca kitab ini gini-gini." Kita dia pedulikan, memang betul. Kita ngajar, kita kena cakap betul. Sebab tu ngajar ni nak kena ada kitab. Faham tak? Supaya kita faham. Jadi benda ni agama, nampak kita macam carut, macam tidak. Allah nak menerangkan pada hamba dia supaya hamba dia faham hakikat yang sebenar. Yang kedua, nak faham di dalam susah-susah tu ada rahmat Allah. Macam tadilah ada cara dia, buka dulu, itu satu cara. Faham? Baik. Yang apa? Suka-suka macam mana? Suka macam mana? Suka pun kena juga sama. Buka dulu. Berdosa memang berdosa. Berdosa tetap berdosa. Walaupun awak buka dulu, cuma yang tak kena dia punya kifarah. Kifarah tak kena. Kalau dia dah buka, dua-dua dah buka, kifarah tak kena. Tapi yang kena kifarah dia jima dalam keadaan berpuasa. Tu kena kifarah yang jantan, yang betina tak kena. Dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Faham? Perempuan tak kena, qada kena. Satu hari. Lelaki kena 2 bulan. Faham suka betul kau hebat ni. Tak apalah, nanya tak apa. Kata nak jadi ustazah besok. Mana tahu ngajar anak-anak, ngajar orang kampung besok. Kalau orang kampung kadang-kadang tak tahu. Kau panggil 20 orang, mesti ni aku nak ajar bab kifarah puasa. Lain-lain tak, aku nak ajar bab kifarah aja. Yang keempat, yang tadi puasa apa, kifarah, nazar, Ramadan, puasa qada. Puasa qada ni wajib ke tidak? Awak datang haid 3 hari tak puasa, kena qada tak? Yang ada dia datang haid dia suka, untung saya bang, untung. Benda untung? Makan tak puasa. Bodohnya, untung kata dia. Orang perempuan kalau datang haid kena baca satu doa. Kadang orang tak tahu ni. Apa doa dia? Siapa dapat? Buasam 3 biji, nenas 3 biji, kasih. Siapa dapat? Awak datang haid, apa nak baca? Semayang tak boleh, puasa tak boleh. Masuk waktu semayang, apa nak baca? Dengar saya ni ajar anak-anak cucu. Alhamdulillahillazi ala kulli halin. Alhamdulillahillazi ala kulli halin.
Cuba ikut. Ala kulli halin. Satu sampai dapat. Sekali lagi. Alhamdulillahillazi ala kulli halin. Satu. Sambung dia. Wa astaghfirullah ala kulli zanbin. Wa astaghfirullah ala kulli zambin. Wa astaghfirullah. Ikut. Ala kulli zanbin. Aku mohon ampun di atas dosa-dosa aku, ya Allah. Tadi mula-mula alhamdulillahillazi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah yang memperlakukan segala hal. Hal ni Allah yang lakukan. Wa astaghfirullah ala kulli zanbin. Dan aku memohon kepada Allah atas dosa-dosaku. Faham tu mana? Siapa pula telefon ni? Aduh. Telefon ni tak pandai ni. Tak tahu hasil telefon balik lah. Dia dah terpegang sikit, dia dah hilang. Sekejap You have reached the mailbox of 6. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Saya Azman Haji kepada CD Yaakob. Habis? Tentang order kek kukus tu Sekarang petang datang. Petang petang, boleh? Pukul apa Agak-agak pukul berapa? Salah dia suruh ambil pagi tadi. Tapi tak tahu dia dengan Ustaz. Pagi ni saya mengajar, tak boleh. Kalau nak kau pukul 12. 12 12 datang. Rumah saya tahu. Rumah yang dekat ni belah kanan kan? Dekat Pahit Kangkung. Dekat Kangkung, okey. Gini je, awak telefon saya lah sekarang. Okey lah. 12, kalau 12 tengah lah saya sampai. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustaz. Allah. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillahillazi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli zambin. Segala puji bagi Allah yang memberlakukan hal ini, segala hal. Dan aku bermohon kepada Allah untuk mengampunkan dosa aku kerana tak dapat sembahyang. Tak sembahyang tak berdosa, tapi seolah-olah kita minta Allah ampunkan dosa kita lah. Baik. Dan puasa sunat. Tadi puasa fardu ada 4. Puasa Ramadan. Lagi puasa apa? Nazar, kifarah, qada. Faham tak? Dan puasa sunat terbagi kepada 3 bahagian. Puasa sunat, apa ada sunat? Buat apa pahala, tak buat? Tak buat rugi. Suami balik dari askar 4 tahun baru balik. Awak tak bersolek, awak tak senyum. Itu sunat Sunat. Sunat menghadap suami yang baru balik layan dia. Sunat. Itu maknanya kalau tak buat rugi. Rugi apa? Pahala 1. Yang kedua, tak dapat mengambil hati suami. Suami pun buka pintu tengok awak selekeh je. Mah, aku nak pergi Pek Jawa lah. Malam baru balik, nyampah dia tengoknya. Tapi kalau balik awak dah tak jadi turun dia. Ngadah bawa. Nanti tengok awak agak macam itulah. Puasa sunat terbagi kepada 3 bahagian. Puasa sunat terbagi pada
3. Pertama, puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang tahun. Tahu tak berulang-ulang dengan sebab berulang tahun? Mana dia datang setahun sekali. Dia datang setahun sekali. Kalau kawan baik awak datang setahun sekali, dia cukup tahun buah durian dia hantar rumah awak. Musim durian dia hantar, musim durian dia hantar. Awak sambut tak dia gagak? Sambut tak dia? Sambut. Tahun depan dia datang tak bawa apa-apa pun buah durian dia tak ada. Awak sambut ke tidak? Tak sambut. Tengok datang, mana buah ayam? Tak ada buah kan? Tak berbuah. Tapi dah biasa datang, tutup sekolah ni datang lagi. Baik. Kalau dia datang rumah awak setahun sekali, awak tak sambut, marah tak dia? Setahun sekali datang sikit, tak layan langsung, air pun tak nak kasih, marah tak dia? Baik. Kalau dia datang bawa durian tadi, awak datang, suka tak awak? Suka tak awak? Dapat makan durian, kentut bak pungut bau durian, belum apa tu. Tapi dia datang bawa durian 3 guni sekali datang, dapat tak mengampunkan dosa awak? Dapat tak? Lepaskan kenyang awak aja, lapar kenyang, tapi dosa awak tak terampun, betul? Betul. Tapi kalau puasa ni datang, awak sambut dia, dia datang mengampunkan dosa awak. Nampak berapa ruginya kalau kita tak layan puasa ni yang datang setahun sekali. Nampak tak ni Cikgu Ajar ni? Nampak tak? Setahun sekali datang. Seperti puasa 10 Muharram. Dia datang setahun, tiba bulan Muharram dia datang, awak saja je. Padahal siapa berpuasa 10 Muharram, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setahun yang lepas. Nampak tak? Walaupun dia datang tak bawa kuih, tak bawa durian, tapi dia datang untuk menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Untung tak ni? Nampak puasa sunat? Apa untung? Yang kedua, puasa Arafah. Bila puasa Arafah? 9 Zulhijjah. 9 itu 10 hari Raya Haji, sebelum Raya Haji. 9 Zulhijjah tu nama dia puasa Arafah, padang Arafah. Orang ukuk haji di padang Arafah. Kita sini puasa. Ada faham? Melahirkan kesyukuran pada Allah. Apa dia punya kelebihannya? Dia datang tak bawa durian, tak bawa cempedak, tapi kita sambut dia dengan baik, buat, laksanakan, dia boleh menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun selepas, setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Nampak tak tu? Tapi kita buat dia saja. Sibuk nak raya je. Patut dari puasa lah. Besok baru Raya Haji. Kalau orang yang berfikir, yang belajar, besok dapat makan kenyang, ini dapat keampunan dosa. Puasa setahun sebelum, setahun selepas. Cuba kita fikir. Faham tak? Kalau tak layan dia balik. Habis petang dia balik. Dia bersedih kerana orang ni bodoh betul, tak layan aku. Sedih aku tengok dia. Makan hari raya dia nak, tapi ampun dosa dia tak nak. Orang pandai orang bodoh. Orang pandai orang bodoh. Bodoh lah. Dosa terampun 2 tahun dia tak nak. Puasanya 6 jam, 12 jam. Dapat ampun dosa setahun lepas, tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Itu puasa 9 Zulhijjah. Puasa 10 Muharram, diampun dosa setahun selepas. Faham tak? Ya, baik. Yang ketiga, puasa 9 Muharram. Tadi 9 Zulhijjah, ini 9 Muharram. Tadi 10 Asyura, hari 10. Hari 9 nama dia Tasu'ah. Ta alif sim waw ain alif. Tasu'ah. Tasu'ah. Ta alif sim waw ain alif hamzah. Tasu'ah.
Tasu'ah hari ke-9 Muharram. Asyurah hari yang ke-10 Muharram. Siapa yang berpuasa hari Tasu'ah, dia mencintai seolah-olah dia dapat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata apa? Jikalau aku kekal hidup di tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari 9. Pada hari 9 Tasu'ah. Itu dia. Itu kerana kita dapat menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berpuasa hari Tasu'ah itu orang yang dapat menghiburkan hati Nabi. Kalau kita hidup dunia menghiburkan hati Nabi, besok akhirat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Habis. Dan puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal tahu? Saya dah terangkan belum itu hari? Dah terang belum? Dah Kelebihan dia pun dah kan? Dapat puasa 6 Nabi-Nabi kan? Dah. 6 Syawal mana puasa 6 hari selepas Raya Raya. Yang sebaik-baiknya kita puasa hari kedua. Kalau tidak, kita puasa ambillah hari Senin Khamis. Atau tidak pun ambil 13, 14, 15, 28, 29, 30. Ataupun pilihlah mana-mana hari, 6 hari dalam bulan Syawal. Jangan kita qada. Puasa qada lain. Ini puasa sunat. Boleh faham Nak qada. Tapi tak dapat puasa sunat. Jangan cakap puasa kita qada kerana nak dapat puasa sunat. Tak dapat. Tak boleh dapat dua-dua. Nak bodohkan Tuhan pula. Yang sunat, yang qada. Jangan niat qada. Niat qada lah. Tapi tak dapat sunat. Sebab dia tu ada sunat yang tersendiri. Sunat Syawal. Faham? Jemput pergi rumah Ustaz Sulaiman, ada 2 jamuan. Satu makan nasi biryani, satu makan nasi lemak. Orang makan nasi lemak, dapat makan biryani? Dapat makan biryani tak? Tak dapat. Faham? Ni banyak orang silap. Dia qada. Dia takkan dapat puasa sunat. Faham Nak qada hari lain, 6 hari puasa sunat. Dah, saya ingat tu je. Siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun dia berpuasa. Kenapa seolah-olah sepanjang tahun? Kita puasa, amal kita 1 hari balas 10. Puasa sebulan 30 hari. Makna 300. Faham tak? Setahun 360 hari. Faham? Puasa sebulan makna 300 hari. Tambah 6 hari jadi 60 hari. Jadi 360 hari. Jadi seolah-olah orang yang ada puasa 6 ni, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Faham tak? Dan itu dia. Apa hikmah kita puasa 6 ni? Ni kena belajar ni. Kelebihan kita puasa 6 ni kan apa? Ada banyak kelebihan puasa 6 ni. Kalau kita faham lah. Satu daripadanya, diberikan puasa sepanjang tahun. Okey. Yang kedua, menampalkan kekurangan dalam puasa fardu. Tak kita ada mengumpat ke, kita ada apa-apa ke, itu nampal. Ketiga, mengumpulkan puasa 6 dengan puasa fardu. Ramadan kita buat, puasa Syawal pun kita buat, menandakan puasa fardu kita diterima Allah. Ini ulama cakap, seolah-olah puasa fardu kita Allah terima. Pasal kita ulang balik. Macam kau dulu lah sebelum kahwin, laki kau datang bawa basikal, pusing depan rumah kau.
ting-ting, ting-ting. Kau buka tingkap, dengar je. Besok lalu lagi, kau buka tingkap. Seolah-olah engkau terima kesukaan dia tu. Diulang lagi tak? Ulang tak? Ulang. Malam pun dia ulang juga. Kalau tak terima, dia ten-ten, ni tapak kasut. Malam besok mampu dia tak datang lagi. Ataupun ulang balik, mak dia pula datang, mak penyapu. Mampu kau tak ulang pasal layanan dia tak terima. Itu jadi seolah-olah, kenapa kau ulang balik rumah seminah tu, Mat? Kau tahulah, nampak je dia macam layan aku, patut aku ulang balik. Nampak? Puasa tu juga, kita dah puasa fardu, kita layan lagi dengan puasa 6. Seolah-olah puasa fardu kita Allah terima. Faham tak ni? Penat aku ngajar orang bulan puasa ni. Nombor 4, menandakan bersyukuri nikmat Allah. Terima kasih atas nikmat Ramadan. Kita dapat puasa sebulan. Kenapa terima kasih? Tuhan Nabi cakap, orang yang berpuasa Ramadan ni, walaupun dia tak buat amalan-amalan sunat, tapi dia puasa ikhlas kerana Allah, dia jaga tak makan tak minum, jaga daripada yang membatalkan pahala puasa, Allah ampunkan dosa dia. Walaupun dia tak minta, Allah ampunkan. Walaupun dia tak minta, Allah ampunkan. Kalau dia minta lagi bagus. Sebab itu dua perkara yang Allah sangat suka apa? Asyhadu an la ilaha illallah, mengulang syahadat. Yang kedua, astagfirullah. Kenapa? Allah dah ampunkan, dia minta lagi ampun. Boleh faham? Itu ya. Nombor 6, nombor 5, dapat menjadikan amalan berpanjangan sepanjang tahun. Jadi maknanya amalan-amalan kita ni tadi berpanjangan. Ulama berkata barang siapa berpuasa Syawal. Syawal mana? Puasa bulan Syawal, dia muliakan Allah 10 kebaikan. Siapa berpuasa bulan Syawal 6 hari tadi, Allah muliakan dengan 10 kebajikan, 10 kebaikan. Tahu ni? Satu, barakat dalam umurnya. Kita umur ni nak panjang umur ke nak barakat umur? Barakat ni mana benda ni kita dapat bawa balik. Pergi masjid, ambil bubur lamuk satu. Barakat tak? Sampai rumah tak? Sampai. Jadi hidup ni nak barakat, dapat beramal dengan amal kebaikan, dapat bawa balik sampai dalam kubur sana. Faham tak? Kita baca Quran banyak-banyak bulan Ramadan, dapat menerangkan kubur kita. Kita buat puasa 6, dapat menerangkan kubur kita. Itu bawa balik benda pok. Itu nama hidup barakat. Bukan hidup nak panjang umur. Tidak hidup barakat. Panjang umur pun barakatlah juga. Barakat. Jangan panjang umur. Yang kedua, bertambah hartanya. InsyaAllah orang yang rajin puasa 6 ni, harta dia bertambah. Sebab dia dah tak makan sebulan, tak makan 6 hari lagi, tak keluar duit lagi. Jadi sebulan 6 hari dia tak keluar duit, harta dia bertambah tak? Ini kalau makan raya lagi kuat makan, habis tak? Habis duit. Bukan maksud dia. Barakat besok, mudah-mudahan rezeki dia Allah luaskan selepas puasa 6. Yang ketiga, terjaga ahli keluarganya. Allah pelihara keluarganya daripada mala petaka. Allah jaga keluarga dia. Yang keempat, terhapus semua kejahatan-kejahatannya. Mudah-mudahan kejahatan dia terhapus. Yang kelima, digandakan segala kebaikannya. Contoh, tahun mari awak dah buat puasa 6. Siapa yang buat puasa 6 tahun lepas? Ada? Jadi amalan awak dalam tahun ni, pahala dia berganda je. Kalau kita sedekah 10, ibarat kita dengan sebab kita puasa 6, puasa kita dapat 20. Kalau kita pergi belajar, satu langkah Allah hapuskan 10 kejahatan. Oleh sebab tahun tu awak buat puasa 6, Allah hapuskan 20 kejahatan.
Faham? Segala amal-amal Allah Ta'ala gandakan pahala dia. Yang keenam, mudah di dalam sakaratul maut. Nak mati besok mudah. Mudah dalam sakaratul maut. Yang ketujuh, dah tulis dah, jangan ngantuk dah. Yang ketujuh lain pula, kuih kuci pula kau tulis dah. Yang ketujuh, menjadi penerang kubur. Menjadi penerang kubur. Allahu Akbar. Menjadi penerang kubur. Yang ketujuh. Yang ke-8, berat timbangan pahala di hari hisab, hari akhirat nanti. Ditimbang pahala awak lebih berat, dia jadi memberatkan timbangan di hari kiamat. Faham tak ni? Maka walaupun awak kurus saja, tapi sebab banyak puasa 6, berat timbangan. Ni gemuk mata tempayan besar, tak pernah puasa 6, berat pada punya dosa pula besok. Yang ke-9, selamat dari tindakan yang jahat. Macam dilanggar bersikal, misalnya lah, dipatuk ular, diempat rumah, 4 pokok. Mudah-mudahan lah buat puasa 6 insya-Allah. Yang ke-10, dinaikkan martabat dan darjatnya. Mana orang yang suka buat puasa 6 ni, hidup dia nanti, dia mana perjalanan dia dapat membuat seperti perjalanan orang-orang salih, orang-orang baik. Kalau dia banyak duit, dia suka sedekah. Dia suka buat benda yang baik-baik lah. Nampak orang belajar, dia pergi. Dia suka buat baik-baik. Nampak orang mengumpat-ngumpat, dia nasihatkan. Ini berkat, umur dia berkat, darjat dia naik sebagai orang yang baik-baik. Hidup dia banyak zikir, banyak selawat dan sebagainya. Banyak buat baik. Itu 10 perkara kebaikan yang Allah beri, dimuliakan Allah bagi orang yang melaksanakan puasa. Faham baik. Setengah riwayat lain menyatakan Allah memberikan padanya pahala 6 Nabi. Siapa buat puasa 6, dia dapat pahala 6 Nabi-Nabi. Puasa pertama, Allah beri dia pahala Nabi Adam alaihissalam. Kemuliaan Nabi Adam, kelebihan. Dapatlah kelebihan Nabi Adam. Kedua, diberikan kelebihan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita Nabi Yusuf tahu kan? Dia masuk penjara, adik dia masukkan dalam kolam pergi buta, akhirnya dapat lepas jadi raja. Akhirnya jadi raja. Yang ketiga, Nabi Yaqub alaihissalam. Hari ketiga diberi pahala Nabi Yaqub alaihissalam. Macam mana Nabi Yaqub usuk hilang, adik-adik kata kena makan serigala, menangis bapak dia hingga buta matanya. Akhirnya Allah Ta'ala celikkan semula. Itu dia punya kebaikan yang Allah beri pada Nabi Yaqub. Yang keempat, Nabi Yunus alaihissalam. Baling dalam laut, dimakan ikan nun, akhirnya dapat keluar dengan berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi imbasan pahala dia kita dapat. Yang puasa 6, itu hari keempat. Hari kelima, imbasan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, macam mana dia berjuang untuk menghadapi Fir'aun. Itu Nabi Isa. Yang keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa perjuangan Nabi, hebatnya Nabi Muhammad, penghulu segala Nabi. Jadi 6 hari ini Allah kurniakan sebahagian daripadanya kebaikan-kebaikan Nabi-Nabi, pahala dia kepada orang-orang yang mengerjakan puasa. Sebab terjadi ini. Itu maknanya sebahagian daripada puasa Syawal. Habis. Ini puasa yang datang setahun sekali. Baik. Dan kedua, puasa sunat ni yang kedua. Tadi puasa sunat yang pertama datang setahun
Yang kedua, dia datang berulang-ulang dengan sebab berulang bulan. Dia datang sebulan sekali. Sebulan sekali datang. Sebulan sekali datang. Dia datang tiap-tiap bulan. Mana kalau setahun berapa kali? 12 kali. Katalah awak dia datang bulan ni, kita tak layan langsung. 2 bulan tak datang tak layan. Kalau setahun 12 kali datang tak layan. Aku pergi rumah Mina 12 kali, haram dia tak nak. Macam padahal aku bawa derian, bawa cepedak, bawa duku, haram tak datang. Bodoh betul lah seminar ni. Itu bawa duku cepedak. Ini puasa ni datang bawa keampunan 12 kali dalam setahun. Sekali pun awak tak layan, patut ke tak patut? Cuba jawab. Ini orang belajar sampai ada kesedaran belajar ni. Apa dia puasa yang datang sebulan sekali? 2 puasa je, iaitu puasa hari putih. Hari putih, Ayyamul Bid nama dia. Ayyamul Bid. Alif ya alif mim alif lam ba ya dot. Ayyamul Bid ataupun hari putih, iaitu setiap bulan pada 13, 14, 15 bulan terang. Itu nama Ayyamul Bid. Dia datang setahun sebulan sekali. Yang kedua, Ayyamus Sud. Ayyam hari gelap. Alif ya alif mim alif lam sin waw dal. As-Sud maknanya hari gelap, hari gelap. 28, 29, 30. Jadi ada 2 hari yang datang sebulan sekali. 13, 14, 15, 28, 29, 30. Hingga kata Nabi, siapa yang ingin nak berpuasa 3 hari dalam sebulan, ambillah hari-hari tersebut. Faham tidak? Itu dia. Ya? Apa? Puasa gelap kita bersyukur dengan kegelapan alam. Bulan tak ada, gelap. Jadi waktu gelap kita pun bersyukur, waktu terang kita pun bersyukur. Faham? Ayyamul Bid kita bersyukur dengan nikmat keterangan. Ayyamul Bid pada hari terang, hari putih. Maknanya malam tu putih, terang. Maknanya 13, 14, 15. Faham? Ayyamul Sud hari gelap 28, 29, 3. Jadi mengajar kita bersyukur time susah dan time senang. Time senang semayang 28, 29, 30. Kalau tak ada 30, yang ujung itulah. Ini dia yang disebut yang ada 30 tu je lah. Hari Sudnya 30. Pada biasa tu 28, 29, 30. Kalau yang tak ada 30, daripada 27 lah. Kalau tak ada 30, 27. 27, 28, 29. Kalau tak ada 30, 28, 29, 27, 28, 29. Kalau bulan tu tak ada lah. Right. 6 hari jadinya. 6 hari. Tapi kalau tak nak yang gelap, ambil yang terang pun boleh. Tak nak yang gelap, yang terang, ambil yang gelap pun boleh. Tak nak dua-dua pun boleh. Rugilah. Orang datang rumah kau seminggu 2 kali, haram kau tak sambut. Betul tak? Dia cerita tak? Pergi rumah dia 2 kali, seminggu aku datang, haram. Setahun aku datang 12 kali datang, haram. Padahal aku bawa derian, bawa duku, bawa manggis. Bodoh. Itu bawa tu, ni bawa keampunan 12 kali, setahun sekali pun tak awak ambil. Ambil lah sesekali puasa sunat. Kenapa puasa sunat ni perlu cikgu? Jawapan dia, kerana Nabi kata dalam besok, Nabi kata apa?
inna fil jannati baban, dalam surga besok ada satu pintu. Ada surga, ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan, dikatakan baginya Rayyan. Pintu nama dia Rayyan. Alif lam ra ya alif nun, Ar-Rayyan, bukan Ar-Rayyan apa tu ansuran tu. Ni Ar-Rayyan, pintu Rayyan nama dia. Dalam bahasa Melayu pintu dahaga. Rayyan ni dahaga. Pintu ni besok berkata pada hari kiamat. Dia berkata, aina saimun, pada masyar hari kiamat. Aina saimun, aina saimun, mana orang yang banyak berpuasa. Nampak? Mana orang yang banyak berpuasa. Orang berjuta bilion orang hidup. Yang banyak puasa dia dengar. Udhulu, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Lalu pintu tu. Faham? Orang haji, orang banyak zakat, banyak beribadat tak masuk. Yang banyak puasa je. Pintu Rayyan. Faiza dahalu ughriqa. Apa kalau orang yang banyak puasa dah masuk semua sekali, pintu tu ditutup. Tutup. Orang haji ngendeng tak boleh masuk, orang banyak zakat tak boleh masuk, orang banyak dia tak boleh. Allahu akbar. Orang banyak puasa je. Apa kalau dah masuk dah tutup, fayasrabuna minhu. Maka dia pun minumlah sekenyang-kenyang jamuan, makanlah sekenyang-kenyangnya. Faman syariba minhu lam yazma'a abada. Siapa yang dapat minum dalam surga tu, dia takkan lapar dan haus selama-lamanya. Itu kelebihan yang banyak puasa. Kerana orang banyak puasa dalam dunia ni, dia banyak lapar dan dahaga. Kita bulan puasa je, bulan Ramadan. Dia bulan ni yang datang sekali, datang dua kali je dia puasa. Baik, yang ketiga, puasa berulang-ulang dengan sebab berulang minggu. Tadi berulang bulan. Sebulan sekali kan, sebulan dua kali. Hari putih dan hari hitam. Ini berulang-ulang minggu dia datang. Hari Senin Khamis. Berulang-ulang minggu dia datang. Setahun berapa minggu? 52 minggu. 52 kali 2, 104 kali dia datang. Tahu Senin Khamis ni? Kita tak layan sekali pun. Patut tak patut? Yang datang 2 kali, datang 3 kali, semua tak layan. Datang sekali untuk dia puasa. Yang fardu, yang sunat, yang sekali pun tak ada buat. Yang datang seminggu 2 kali pun tak pernah buat. Patut minggu ni tak dapat buat lah, Senin Khamis, tak apalah. Minggu depan kurang-kurangnya sebulan kita ambil sekali jadilah Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis. Tapi benda ni nak banyak doa lah. Banyak doa pada Allah Ta'ala. Nak buat amalan sunat ni, kita banyak bertawajuh, memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, kadang kita nampak hebat tapi tak boleh buat. Orang tua yang lembik tu boleh puasa Senin Khamis. Nampak? Itu sebab mana ni anugerah. Tak dapat banyak ibadat ni, kena minta dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala. Jangan tunjukkan kuasa kita. Minta dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Ada faham? Ui, faham tak ni? Minta Allah Ta'ala bantu kita. Ya Allah, Tuanku, aku dah dengar Ustaz cakap begini. Aku tak pernah puasa Senin Khamis, ya Allah. Jadi lepas raya, lepas puasa ni aku berazam nak berpuasa Senin Khamis. Ya Allah, Tuanku, bantulah aku, ya Allah. Boleh tak? Baik. Habis. Dan kita beralih kepada satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Dengar ni. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, firman Allah, surah Al-Ahzab tu. Allah kata apa? Was-saimi, bahasa Melayu je lah, Arab kan awak tulis.
Artinya laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Allah sebut dalam Quran, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Dan laki-laki perempuan yang menjaga faradnya. Dua. Dia puasa, dia jaga kemaluannya, tak jima' di siang hari. Dan laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Berapa? 3 jenis. Laki-laki perempuan yang berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan. Dan laki-laki dan perempuan yang jaga kemaluannya, tak buat zina dan sebagainya. Dan ketiga, lelaki dan perempuan yang banyak zikir, menyebut nama Allah. Apa balasan Allah? Disediakan Allah Ta'ala bagi mereka itu keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Maknanya dalam bulan Ramadan, katakanlah kita puasa, kita jaga daripada buat benda-benda yang membatalkan puasa dan daripada benda-benda yang membatalkan pahala puasa. Faham? Walaupun kita tak minta ampun, Allah ampunkan puasa kita. Itu kelebihan puasa. Dan kelebihan kita zikir, dan kelebihan kita menjaga kemaluan kita ni, Allah sediakan keampunan. Jadi 3 perkara ni susah nak jaga kadang-kadang. Baik. Akhirnya kita ambil sikit cerita Lailatul Qadar. Apa? Sunat-sunat lah. Tak boleh. Qada puasa qada. Besok katakan ini hari puasa sunat 6 Syawal katakan besok niat nak qada ke nak sunat? Nak puasa qada ke nak puasa sunat besok? Apa? Kalaupun hari puasa 6 tu dalam bulan Syawal, dengar bulan Syawal, kalau awak niat qada, niat sunat Syawal. Macam tu. Katakan 10 hari Syawal awak puasa. Awak kata awak puasa 6 kan? Buat pada 10 Syawal. Awak niat qada, tetap tak dapat puasa 6. Qada dapat qada, sunat dapat sunat. Faham tak ni? Qada wajib. Qada ya? Apa kata dia? Qada dulu. Tapi dalam masa qada buat juga yang sunat. Macam orang banyak meninggalkan sembahyang. Dia muda-muda dengan sembahyang, Zuhur dia buat, lepas tu dia qada. Jangan ikut kata orang, siapa yang ada meninggalkan sembahyang fardu, dia tak boleh buat sembahyang sunat. Tak boleh, sembahyang sunat, qada kan? Qada. Kalau tidak, bila masa orang nak buat? Qada. Yang fardu kita buat juga, yang qada. Ada orang kata siapa ada tinggal sembahyang fardu tak boleh, sembahyang qada tak boleh buat sembahyang fardu. Tu bohong, jangan ikut. Qada. Siapa ada meninggalkan sembahyang fardu tak boleh buat sembahyang sunat. Salah kata tu. Awak meninggalkan sembahyang fardu qada. Lepas tu nak buat sunat buat. Insya-Allah. Faham Kau tak sampai bila tak merasa nak buat sembahyang sunat. Nak qada aja. Lagi tak habis-habis. Buat. Apa? Boleh, tak apa. Mana? Tak dapat. Qada dapat qada. Itu dia ingat dia niat qada tu dapat sembahyang tarawih, tak dapat. Faham? Qada bab lain, dah habis tarawih buat qada. Dengar saya cakap tadi, qada mana qada
Dia nak qada dia punya apa? Sembahyang. Yang dia qada tu yang wajib. Nak dapat yang sunat pula lagi, hamba sedap nol kalau gitu. Macam Tuhan tu bodoh sangat, dia boleh buat kira. Yang qada tetap qada. Macam laki kau hutang kau RM50, dia bayar hutang aja, dia tak beri kau, marah tak kau? Alah, dah bayar hutang tu kira beri lah yang boleh. Beri hutang, betul tak? Kau bayar nol lah buat. Laki kau hutang duit kau 100 bulan ni. Yalah, tahu macam tu lah tadi. Kadok. Habis tu tiba-tiba nak beri peri pula. Mana boleh? Laki kau hutang kau 100. Sampai nak hari tu, namah hutang awak 100. Habis tak beri saya. Alah, hutang tu dah super beri lah. Boleh? Abang, hutang lain bang, beri lain. Kadok lain. Yang sunat lah lain. Jangan dengar itu nak kena faham ni, belajar ni. Jangan belajar tak berguru. Faham? Dengar cakap orang aja. Batu orang belajar ni kau dia menyesal dia besok. Dia tak belajar dengar cakap orang. Tak apalah, kita tak tahu, tak apa, dah tahu kita jangan buat. Yang tahu Allah ampunkan. Itu saja mudah-mudahan. Baik, Lailatul Qadar. Nabi banyak berada di masjid pada 10 yang tengah. Kerana 10 yang awal ni Ramadan rahmat, 10 yang akhir yang tengah keampunan, 10 yang terakhir bebas daripada api neraka. Jadi kita makin lama puasa kita makin kuat ibadat, makin lama makin kuat. Ini dah ujung yang membebaskan api neraka 10 hari ni. Banyak buat kerja-kerja baik. Faham? Banyak tambahkan kekuatan kita. Kalau baca Quran 1 juzuk, ini 2 juzuk. Contoh, kalau sedekah 2 pinggan, bulan 10 akhir ni 4 pinggan. Macam itulah. Kalau bagus macam tu, baik. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. 10 yang akhir 21 sampai 30. Kebanyakan ulama berpendapat lah. Kerana Nabi bersungguh-sungguh pada 10 yang akhir dia berada di masjid. Bersungguh-sungguh dia beriktikaf di masjid pada 10 yang akhir. Lebih-lebih lagi Aisyah kata Nabi dalam yang 10 yang terakhir. Kerana 10 malam yang terakhir. Dan Lailatul Qadar itu mungkin berlaku pada malam yang kasal, yang ganjil. Benda 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, malam 31. Tak ada. Tak ada. Tapi ada ulama berpendapat tetap malam 29. Kenapa? Pada mana dia belajar tu? Dia belajar pada kalimah Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ni ada ada berapa? 9. Lam, ya, lam, ta 4. Alif, lam, qaf, dal, ra 5. 9. Jadi kata menurut kalimah tu 9 mana malam 29. Ini pandangan ulama. Faham? Ada ulama pula cakap Lailatul Qadar itu sepanjang bulan Ramadan. Mana dalam bulan Ramadan je buat baik je lah. Itu bulan Lailatul Qadar. Faham? Ada pula ada pendapat yang sikit sangat. Dia kata Lailatul Qadar ini tak ada selepas Nabi Muhammad wafat. Jadi ijma' ulama bangkang. Lailatul Qadar ni kekal sampai hari kiamat. Apa tu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam yang Allah nampakkan kehebatan dia. Nampakkan kehebatan dia. Iaitu menyemak segala amalan-amalan kita yang lalu. Dan menentukan maknanya amal-amal kita yang akan datang. Dan juga malam itu malam turunnya Al-Quranul Karim. Faham? Siapa yang bawa Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan. Siapa dia yang bawa? Malaikat Tanazzalul malaikat. Malaikat Jibril bawa. Malaikat
Maka Jibril tu dipanggil ar-ruh, tanazzalul malaikati war-ruh. Ruh tu malaikat Jibril, raja segala malaikat. Hebat dia macam mana? Nabi tengok kehebatan Jibril pada Isra Mi'raj. Sayap dia, dikembangkan sayap dia masyriq ke maghrib, tutup alam ni. Hebat tak? Hebat tak? Makhluk yang hebat ini yang bawa Islam, yang bawa Quran, ajar Nabi selama 22 tahun. Bermula dengan ayat Iqra, berakhir dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum hingga akhir. Hebat tak? Kalau yang bawa Islam ni makhluk yang paling hebat, kan Islam tu tentu hebat. Jadi beruntung orang yang berada dalam Islam. Aslim taslim. Nabi kata selamat orang yang berada dalam Islam. Pasal Islam ni agama yang mulia, yang datang daripada langit, yang dibawa oleh raja segala malaikat, Jibril alaihissalam. Mana orang ada kuat sayap kekuasaan dia menutupi alam? Tak ada, bukan raja yang bawa. Sebab tu agama lain, agama atuk nenek dia, ikut tahu cara hidup atuk nenek dia. Jadi Islam tak agama yang datang daripada langit, daripada Allah Ta'ala, yang diambil oleh malaikat Jibril, dididik pada Nabi selama 22 tahun 2 bulan 2 hari, baru habis ajaran Islam. Faham? Di dalamnya ada hukum halal, haram, suruh, tegah, kisah, sejarah, semua ada dalam Quran. Sebab itu kita jadi orang Islam, kita syukur banyak apabila ada tuntutan-tuntutan Islam kena laksanakan, kerana kita nak kekal jadi orang Islam. Kadang pakai tudung pun ada yang tak nak pakai. Tapi sekarang dah bagus lah, banyak orang perempuan bertudung kan. Dulu saya meniaga masa lambat, masa muda-muda lah, dalam 70-an. Nak cari yang pakai tudung dapat 2-3 ekor je. Tudung cepek banyak. Tudung cepek tau, tudung sangkut dia nampak rambut. Sekarang kalau kau pergi pasal lambat nak cari yang tak bertudung payah. 2-3 orang semua dah bagus-bagus lah tudung. Awak bertudung dengan tak bertudung mana cantik kakak? Cantik bertudung. Tak percaya kau cermin muka kau. Lepas mandi kau cermin tu, kau ambil telekong kau cermin. Cantik bertudung ni. Allahu Akbar. Pergi orang tak pakai tudung, tengok dia cantik. Itu malam Lailatul Qadar, malam yang ganjil. Alamat Lailatul Qadar. Ini alamat. Alamat ni jangan cari tanda-tanda Lailatul Qadar ni. Ada yang mengatakan matahari terbit di waktu pagi tanpa cahaya baginya. Tahu? Biasa matahari kalau keluar pagi terang tak? Lebih-lebih sekarang terang kan? Malam pagi besok kita tengok. Malam ni malam ganjil ni. Malam ni malam 25 kan? Tengok pagi besok. Kalau matahari nampak merah tapi cahaya tak ada. Sejuk je. Kerana apa? Malam Lailatul Qadar malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu dia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa tu Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Samalan itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Mana kalau awak buat amal pada hari Lailatul Qadar, mendapat pahala 83 tahun 4 bulan. Banyak tak? Nampak? Baca Quran malam Lailatul Qadar dapat pahala 83 tahun baca Quran. Dan kita belajar hari kena Lailatul Qadar dapat pahala 83 tahun belajar. Nampak? Itu kelebihan Lailatul Qadar. Jadi malaikat tu malaikat rahmat turun. Allah turun, dia punya rahmat dia, bukan rahmat Allah turun. Malaikat dibawa oleh para malaikat. Berapa malaikat? Nabi kata penuh alam ni. Penuh. Matahari dilindung oleh badan-badan malaikat. Penuh. Kalau dibaling, dijatuhkan sebatang jarum, jarum tak akan dapat jatuh ke bumi. Tersangkut dekat bau-bau malaikat. Allah punya banyaknya malaikat. Dia turun buat apa? Bermohon ampun untuk umat Muhammad yang berpuasa. Kita pula tak minta ampun. Tidur. Patut Lailatul Qadar ni minta lah ampun. Baca banyak-banyak.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kena suruh macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Berapa perkara tu? Berapa perkara tu? 4. Nabi kata apa? Umat, banyak-banyaklah sebut 4 perkara di bulan Ramadan. Dengar. Banyak-banyak sebut 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara yang Allah sangat suka kalau kau sebut. 2 perkara memang kau perlu perkara tu selepas mati. Nampak? Berapa perkara? Kak. Berapa perkara? 4. Sebut 4 perkara. 2 perkara yang Allah sangat suka. 2 perkara yang kita suka selepas mati. Kita perlu selepas mati. Apa dia yang Allah suka? Ulang. Mengulangi syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. 1. Faham? Yang kedua, astaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Allah suka tak? 2. Kenapa Allah suka kita mengulangi syahadah? Bulan lain suka tak? Kalau kita sebut, suka. Tapi bulan Ramadan lebih suka. Waktu Nabi sebut banyak-banyak. Sebab orang yang berpuasa ni, Allah uji dengan tak makan, tak minum. Betul tak? Tapi dia tak makan, tak minum, dia tetap sayangkan Allah. Dia tidak memberontak. Contoh orang yang berpuasa diharamkan jima' siang hari, dia tak memberontak. Kenapa pula tak boleh? Masa nikah pagi tak cakap, malam boleh, siang tak boleh. Nampak? Tapi masa nikah pun tak cakap juga jima'. Kenapa kau lantak pula? Contohlah. Kenapa tak boleh makan? Ni kan untuk aku, bubur kacang aku. Tak. Kita puasa tetap kita taat. Pasal nak jadi orang yang takwa. Islam, mukmin, muttaqin. Faham? Jadi Allah suka aku tak beri dia makan, tak beri dia minum, tahan makan, tahan minum, dia tetap mengaku aku sebagai Tuhan dia. Macam anak kita, kita dah halau dia, dah marah-marah dia, jangan balik, jangan makan. Malam-malam dia balik tidur kat tangga. Kenapa kau balik? Mak ke mak saya. Allah, mak sedih tak kita? Sedih tak? Begitulah Allah Ta'ala suka. Jadi yang banyak mengulang balik syahadah ni Allah suka. Sebab yang tadi. Yang kedua, astaghfirullah. Kenapa Allah suka? Kerana tadi dah cakap, orang berpuasa dia dapat keampunan kan? Tapi kita minta lagi ampun. Tuan suka tak? Suka tak? Suami awak dah tentu mengampunkan awak. Awak minta lagi, datang lagi bulan Ramadan, bang, hari raya ni minta maaf. Padahal suami awak kata, aku dah maafkan kau, Yam. Tapi suami kita suka tak? Aku dah maafkan dia pun datang lagi. Begitulah tuan-tuan. Dan 2 perkara yang kita suka selepas mati. Dengar. Apa yang kita perlu, yang kita hajat selepas mati apa? Duit, rumah, emas, belian. Yang kita harap selepas mati apa? Syurga. Betul? Betul? Allah suka sebut di bulan Ramadan. Nas'alukal jannah. Surga, minta surga, aku berharap surga ya Allah. Dan yang kita suka setelah mati, wa na'udzubika minan nar. Aku suka aku tak dimasukkan dalam neraka. Aku suka minta lindung daripada api neraka. Itu 2 perkara yang Allah suka kita sebut. Selepas perkara 2 ni kita suka selepas kita berharap selepas mati dapat surga dan berharap jangan masuk neraka. Boleh faham tak ni? Batu banyak-banyak sebut. Malam-malam bangun lepas sembahyang, lepas zikir sambung. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Allah suka 2 perkara ni. Yang kita suka, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nampak? Lepas tu doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Wahai Tuhan, Allahumma innaka afuwwun yang pemaaf, maafkanlah pada kau maaf pada orang-orang yang mana yang memohon ampun dan maaf padamu, minta maaf pada Allah Ta'ala. Siti Aisyah pula tanya Nabi, apa yang aku nak baca bulan Ramadan supaya aku dapat keampunan Allah? Nabi kata, bacalah Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ada dengar tak tu? Dengar kan kat tarawih? Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Tuhan yang luas keampunannya, ampunlah aku. Itu makna dia. Jadi sebagai penutupnya, mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan sebab zikir Ramadan ni. Belum habis lagi Lailatul Qadar. Itu tanda dia yang pertama, matahari tidak begitu terang. Walaupun nampak merah, dia tak berasa panas dan sejuk. Faham tidak? Besok kita tengok. Itu dia. Tanda yang kedua, matahari tidak begitu panas dan tidak begitu sejuk. Tanda kedua. Tanda ketiga, malam dia gelap tapi macam bersih, seolah-olah ada cahaya yang bercahaya-cahaya. Gelap pandang ke timur macam ada terang aja. Tapi malam gelap. Itu dikata seolah-olah tanda malam itu Qadar. Malam ni tengok. Tu keluar kat laman tengok. Malam tengok sahur tu keluar tengok. Dan tanda lagi satu, ada ulama mengatakan air yang masin menjadi tawar. Air yang masin menjadi tawar. Malam tu air masin boleh jadi tawar. Dan kau buat air garam tu, tawar tu tanda air laut, air yang betul, air yang masin menjadi tawar. Adakah orang kerja laut malam dia ambil uduk? Dia tak tahu. Dah kau cerita air malam tu Qadar, air masin jadi tawar, dia teringat dulu masa dia jumpa satu malam dulu dekat laut, dia ambil uduk. Air uduk tu air laut tawar. Aku tak tahu, tapi aku dah jumpa. Amalan tu Lailatul Qadar. Faham? Ada setengah pendapat lagi, malam tu Qadar ni pokok-pokok sujud. Yang awak tengok ke malam sekarang, pokok-pokok sujud tak ke bawah. Kau ketawa cakap aku. Ni cerita, ada satu cerita. Satu orang ni bangun malam Lailatul Qadar ni. Malam bangun tahajud, mandi kat kolam. Dulu tak ada paip, mandi kat kolam. Mandi kat kolam. Dah masuk dalam kolam, kain ni sangkut kat tepi kolam. Gelap, ada pokok sangkut. Dah tu dia mandi lepas. Hinggalah dia sampai subuh. Bang pun bunyi, dia mandi. Kena dia bangun, kain dia tak ada. Mana kain aku? Siapa pun curi ni, kain terjerit-jerit. Mana kain? Pasal selepas terbit fajar, itu Qadar dia naik balik. Jadi tengok siang pukul 7, kain dia atas Kok Pinang mana. Rupanya malam tadi Lailatul Qadar rupanya. Itu cerita orang, bukan dalam kitab. Ni orang cerita, tu tak tahu. Yang tadi cerita kitab, ni orang cerita. Ada pula lagi orang cerita kat Masjid Mo. Dia kata kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar, kita minta apa yang kita nak. Jadi satu orang ni dia iktikaf dekat Masjid Mo, iktikaf. Dah tengah malam, dia nampak satu orang berjubah putih, berjanggut putih. Dia pun tengok, dia kejar orang tu, dia peluknya orang tu. Jadi Lailatul Qadar. Dia kata, saya baiklah, bukan Lailatul Qadar, saya baik. Lailatul Qadar. Tertengah. Dia meminta, tak ada Lailatul Qadar, aku nak minta ni, minta apa? Saya mau pergi haji, saya mau pergi umrah, saya mau kaya, mau ni. Kau cakap, saya baiklah, cakap baik tak baik, Lailatul Qadar. Dia dah kemaruk betul-betul, dia azam tu. Kalau cakap beri, baru saya lepas. Baik berkata, saya kasih. Tadi Tuhan kasih awak. Baru dia lepas. Sungguh baik tu. Tapi akhirnya Allah kabulkan doa dia. Pasal dia yakin malam tu malam Lailatul Qadar. Bye-bye lah. Macam tu. Jadi awak jumpa baik esok, awak peluk je. Itu Lailatul Qadar. Kepala kau kena ketuk dia. Itu ceritalah. Jadi kita akhiri dengan zikir ni kena buat. Kemudian satu doa, kita baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau boleh lah, saya ulang sekali lagi. Siapa nak tulis
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia baca ni Siti Aisyah, Nabi ajar Siti Aisyah. Jadi kita baca zikir ni supaya kita buatlah, hafal kalau boleh. Ikut asyhadu an la ilaha illallah. Allah kuat dah sikit. Hari perpisahan ni asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dari itu kita baca sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita dapatlah, mudah-mudahan buat puasa ni saya dah jawab daripada mula sampai habis. Kalau yang ada catat, yang ada rakam, saya rasa buat puasa ni memadailah insya-Allah. Daripada makna puasa, bagian-bagian puasa dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan hikmah-hikmah puasa bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini daripada Allah Ta'ala kita dapat amalkan sebaik mungkin insya-Allah, dan kita ajar orang lain yang tak dapat ilmu ni insya-Allah. Insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf ibu-ibu, selamat hari raya. Siapa nak hadiah datang rumahku hari raya. Apa? Oh, tu raya. Oh Allah. Kau makan kuih kau sendiri. Kita sama-sama berdoa semoga Ustaz dikurniakan kesihatan yang baik, afiat. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam hari jadinya. Belum semalam. Malam. 8 hari bulan 5. Bila? Hari jadi saya 8 hari bulan 5.
Semalam berapa? 5 bulan dah? Dalam ni semalam. Ha? Saya 8. Terbalik tak?